rush hour. Everyday rush hour. Banyak kerja. Sekarang nak balik rumah. Bukan sebab nak balik rumah, balik rehat tidur. Pukul 5 ni ada program lagi dengan Commonwealth punya program. Ya. Dalam pukul 5 sampai pukul 7. Nasib baik dah beli buah apa semua tadi tengah hari tadi untuk makan, untuk berbuka puasa. So sekarang hujan. Hujan lebat. Lepas tu kita nampak lah jalan-jalan tu semua dia air dia bertakung. Dia bukan bertakung lama lah, bertakung sekejap, tapi dia tak menyebabkan situasi yang macam banjir tu lah. So ni semua disebabkan perubahan iklim, climate change. Climate change ni kalau kes dekat Johor ni ataupun dekat Malaysia ni, climate change ni, perubahan iklim ni, dia menyebabkan cuaca menjadi lebih ekstrim. Hujan menjadi lebih lebat. Lebat maksud dia hujan tu dia amount dia, jumlah hujan tu banyak dalam masa yang singkat. Kemudian tak tahulah, mungkin dia berterusan ataupun dia episodik macam tu. So hujan lebat ni kita dah tak dapat nak predict dah bila dia berlaku sebenarnya dekat Malaysia ni. Sekarang kan hujung bulan Mac dah. Biasa bulan Februari dulu, bulan Mac macam ni dah start. Masih not east monsoon sebenarnya. Tapi itulah, sebab climate change, kadang hujan, suhu dunia semakin tinggi, air tu dia menguap, lepas tu dia jadi hujan. Ada proses dia ramai orang tak pandai sangat. Bukan, masih dalam kajian lagi. Sebab tu orang tak dapat nak predict. Orang buat prediction untuk hujan pun paling pun sejam 2 jam. Paling hebat dia pun 7 hari pun 3 hari 4 hari macam tu. Susah buat prediction hujan sebab banyak benda parameter yang kita kena consider. Tapi apa yang kita boleh tahu daripada hujan, kita tengok hujan ni kan, perubahan iklim ni kan, kaitan dia dengan perjanjian Malaysia 1963. So perubahan iklim ni dia tak ada dalam jadual yang ke-9 Perlembagaan Persekutuan ataupun di dalam Malaysia Agreement. So item benda berkaitan dengan perubahan iklim ni tak ada dalam jadual ke-9. Dia tak ada dalam federal list, tak ada dalam state list, tak ada dalam concurrent list, tak ada dalam special list. Tak ada pun diberitahu mana-mana di dalam artikel perlembagaan, dan tak pernah pun dibincang dalam IGC report. So siapalah yang berkuasa, yang ada kuasa berkaitan dengan perubahan iklim ni? Itu yang kita nak tahu. Kalau benda-benda yang tak ada di dalam Perlembagaan Persekutuan tu kan, kita nak letak kat mana? Untuk benda yang tak ada di dalam Perlembagaan Persekutuan, contohnya perubahan iklim kan, yang menyebabkan hujan lebat sekarang ni, benda-benda yang tak ada dalam Perlembagaan Persekutuan tu, automatik dia berada di bawah artikel 77 Perlembagaan Persekutuan. Artikel 77 dia cakap mana-mana benda yang tak ada dalam jadual ke-9 tu, dia automatik masuk state list. So perubahan iklim sepatutnya berada di bawah kuasa kerajaan negeri. Perubahan iklim ni untuk diletakkan di bawah kuasa negeri sebab karbon kredit contohnya berkaitan dengan hutan, tanah yang menyerap karbon. So contohnya dekat Sabah dengan Sarawak ni kita banyak hutan, jadi kita banyak karbon kredit. Bila kita banyak karbon kredit, kita bolehlah trade karbon kredit ni dengan orang yang nak beli. Contohnya Singapura, negara-negara maju. Selalunya negara-negara maju dia boleh buat trade in karbon kredit, sama ada dari segi kewangan ataupun dari segi teknologi ataupun dari segi kepakaran. Dia boleh beri kepada Sabah dengan Sarawak kalau kita mau buat trade in karbon kredit yang kita ada ni. Contohnya Sabah dengan Sarawak kita ada banyak hutan kan,
jumlah carbon credit dia tu banyak. Negara-negara maju dia tak ada carbon credit sangat sebab hutan dia semua dah kena tebang. Jadi dia kena bayar balik lah. Sebab mereka banyak buat pencemaran hutan, pencemaran karbon kan. Dia kena bayar balik dengan negara-negara yang baru nak membangun ni. Sebab kita yang terpaksa serap karbon ni semua untuk mereka. Itulah basically lah carbon credit. So carbon credit ni dia berada di bawah perubahan iklim. Tapi sekarang dekat Malaysia ni, Kerajaan Persekutuan dia nak ambil kuasa perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim tu tak ada pun dalam federal list, dalam jadual ke-9 Persekutuan Malaysia tu. Ini yang kita tengok pattern dekat Malaysia ni kan. Benda-benda yang tak ada ni, tiba-tiba ada menteri berkaitan perubahan iklim, menteri persekutuan berkaitan perubahan iklim. Sedangkan item tu belum pun dimasukkan di dalam perlembagaan. Kalau untuk Sabah dengan Sarawak, perubahan iklim tu kalau boleh jangan letak dekat state list. Letak dalam state list, list A tu, list 2A. Letak dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak, khas untuk Sabah dengan Sarawak. Kemudian Kerajaan Persekutuan nak gaduh dengan kerajaan negeri dekat Semenanjung ni, suka hati mereka lah, itu urusan mereka, siapa yang berhak dengan item perubahan iklim tu. So untuk Sabah dengan Sarawak, kita letak perubahan iklim tu di bawah list 2A, di bawah special list untuk Sabah dengan Sarawak. Kita boleh lah tuntut carbon credit daripada negara-negara maju. Kita boleh lah runding dengan pergi international macam tu. Rugi kita kalau tak masukkan item climate change ni di dalam state list. Kalau boleh, kita sepatutnya sudah ada ordinance berkaitan dengan state list ni. Daripada state list, daripada climate change ni juga, kita boleh buat tax. Kita taxkan Petronas tu, environmental tax atau carbon credit untuk dia bayar operation yang dia buat banyak mengeluarkan karbon dekat wilayah Sabah dengan wilayah laut Sabah dengan Sarawak tu. Itulah perubahan item, kepentingan item perubahan iklim tu dimasukkan dalam special list, state list yang special untuk Sabah dengan Sarawak. Kita gunting macam tu, benda-benda item baru ni masukkan untuk Sabah dengan Sarawak, untuk kita jana kewangan kita kat situ. Sebab mereka dah ambil banyak duit kita kan, dia rampas wilayah laut kita dulu tu. So mereka kena consider lah, kita kena ada cara untuk menjana kewangan kita. Jangan semua item persekutuan ambil. Kita tak setuju pun climate change tu dimasukkan di dalam federal list. Tiba-tiba ada menteri persekutuan, menteri di bidang kuasa dia climate change, perubahan iklim. Tak patut tu, melangkaui kuasa perlembagaan dah tu. Dia langgar perlembagaan. Sedangkan hakikat dia di bawah artikel 77, memang semua benda yang baru yang tak ada dalam federal list, tak ada dalam state list, jadual ke-9 tu semua tak ada. Benda tu benda baru, contohnya tourism, sport, e-sport, perubahan iklim tu automatik lah kita punya, state punya. Tapi kalau state tak mampu nak buat, nak kawal selia perubahan iklim, boleh lah beri dengan federal. Cara beri dengan federal tu pun ada cara dia, bukan main sembang saja macam saya ni, sembang kencang saja sebenarnya. Dia ada proses perlembagaan untuk serahkan balik, kena buat perjanjian, contohnya kena buat rundingan macam tu. Sebab tu bila kita tengok hujan lebat apa semua ni kan, perubahan iklim, berlaku bencana dekat Sarawak, dekat Sabah, banjir. Kita ni fakta-fakta tu kan, kita boleh paksa negara-negara maju untuk bayar carbon credit mereka tu kepada kita. Sebab disebabkan mereka yang menjana karbon yang banyak tadi kan. Sebab dulu mereka memang buat banyak karbon banyak sebelum mereka jadi developed country, macam Singapura, macam negara-negara barat, US apa semua tu. Sebab mereka banyak sangat menjana karbon dulu. Kalau tak ada menjana karbon apa semua tu, mereka takkan jadi negara maju. Jadi trade in lah apa kesan-kesan perubahan iklim tu untuk paksa mereka beri banyak-banyak. Bukan saja dari segi kewangan, kepakaran, teknologi, geran penyelidikan dan sebagainya. Rugilah kalau kerajaan Sabah dengan Sarawak ni diam saja.
orang ambil kuasa kita yang hak kita di bawah perubahan iklim pun kita diam-diam seronok-seronok saja, macam tu saja. Rugi lah kan. Rugi, bukan kita saja rugi, anak cucu kita juga rugi. Mereka yang sepatutnya menikmati kemudahan-kemudahan yang boleh dijana daripada perubahan iklim tu. Okey, itulah sembang kencang saya pasal perubahan iklim ni. Sekarang hujan, ada payung DIY ni bagus sebab dia kecil. Saya selalu tak dalam bonnet drawer kereta ni. Lepas tu ada button, tekan saja terus dia buka, senang keluar kereta. Okey, jom keluar kereta dulu. Okay. Nanti saya tukar edit balik tajuk live stream ni. Lepas saya habis live stream, saya akan beritahu lah saya sebenarnya sembang pasal perubahan iklim, hak kita di bawah untuk dapatkan kuasa di perubahan iklim tu. Itu hak kita, hak kerajaan kita, hak anak-anak kita. Bukan hak saya, bukan hak saya saja, hak anak-anak kita juga. Semua kita ni ada hak. Hak kita ni hak yang hakiki lah, fundamental rights. Okey, terima kasih. Saya ada lagi artikel nak baca lepas ni sebelum meeting tu. Thank you for watching. Okey, selamat waktu hujan.